Nampak semangat Nampak semangat sebab tadi dah terima duit raya. Yang tak terima duit raya tu kalau boleh buat semangat sikit boleh tak? Sebab kita jumpa jemputan yang agak menarik ni, kan? Dah lama tak jumpa Dato' Kazim. Okey, saya jumpa sekali-sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada um, pertama-tamanya kepada jawatan kuasa surau Pangsapuri ATM Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, kebiasaannya saya pergi ke mana-mana program, paling ramai sekali adalah wanita. Hari ni kita nampak ramai. Bukan orang muda je. Orang yang semua ada sekali kan. Orang lelaki paling ramai sekali. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Allah berikan kekuatan kepada diri kita. Hadir pada majlis pada hari ini. Kita menimba ilmu. Kita dapat pimpin daripada murabi yang termulia kita. Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Mudah moga-moga segala perkongsian yang diberikan insya-Allah dapat kita selitkan dalam diri kita dan amalkan dalam kehidupan seharian-harian kita insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita diberikan sebelum tu itulah saya nak tegur sapa sikit dengan Datuk ya. Datuk sihat Datuk Alhamdulillah sihat. Sebulan kita tak jumpa Datuk kan. Sihat orang tua. Sihat betul Tapi nampak sihat betul. Tuan-tuan dan puan-puan, pada bulan Ramadan, Datuk masih ada banyak program. Kadang-kadang sampai satu hari tu 3-4 program. Kan? Cuma itulah, kalau boleh saya nak tanya sikit, Datuk boleh tak Apakah tips Datuk dalam mendepani masa dia? Kalau bulan Ramadan, Datuk boleh bersemangat lagi menyampaikan dakwah. Apakah kalau sekarang ni pula? Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Kamal. Terima kasih kepada pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau. Terima kasih kepada pegawai-pegawai dari PPZ, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah bagi kesihatan. Hari apa kau Ustaz? Saya live di TV Hijrah. Stay di KL lah. Sebab malam tu saya nak ke Melaka pula di Masjid Tanah. Jadi saya semayang Zuhur, saya nak bergerak ke Masjid Tanah selepas habis program di TV Hijrah. Keluar bilik air Ustaz, terpijak paku. Paku yang dekat kapet tu. Kan bawah kapet kita tu kan ada paku. Karat gila paku tu Ustaz. Jadi saya pergi ke Melaka. Masa tu tak sakit lagi. Lepas Melaka, pergi pula ceramah di Kelantan. Naik kapal terbang. Atas kapal terbang. Dia sakit je sampai ke Pahang Ustaz. Balik daripada Kelantan, balik ke Ipoh. Lagi sakit Ustaz. Jadi tak ada juga saya sihat. Kadang-kadang cari penyakit juga. Ya. Saya pula ada kencing manis. Diabetik. Jadi kelang kabut sikit tuan-tuan. Saya dah takut dah. Ya, macam mana nak buat. Jadi tak ada juga saya sihat 24 jam. Sakit juga. Tetapi saya jadikan penyakit-penyakit yang sampai kepada saya itu, saya anggap sebagai menghapuskan dosa. Orang yang dilanda dengan sakit, walaupun tercucuk sebatang jarum saja. Tercucuk jarum saja. Sambil menjahit, tercucuk jarum. Allah ampunkan dosa dia. Allah naikkan darjat dia. Allah berikan pahala. Kalau dia sabar dan kalau dia redha. Itu kunci dia. Kunci yang kena ada, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut, siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan, Allah Ta'ala akan uji dia.
banyak hadis yang hampir sama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia baik, Allah Ta'ala bagi dia faham tentang agama. Ada juga hadis yang sama. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia baik, Allah Ta'ala akan uji dia dengan musibah. Allah Ta'ala akan uji dia dengan ujian. Maka bila kita sekarang diuji, bergembiralah. Hiburkan hati kita bahawa kita sekarang Allah nak bagi baik. Ada juga halangan di dalam berceramah ni. Macam 3 bulan lepas, saya dilarang berceramah di 2-3 tempat. Itu program TV, Ustaz. Program TV, rakaman untuk TV. Tak dibenarkan sebab tak ada tauliah. Tapi saya tak ada tulis dalam Facebook. Letaknya lah. Negeri dia orang, masjid dia orang. Saya lah salah sebab saya tak ada tauliah. Yang kata penceramah buat apa? Itu halangan. Bila surat sampai, diarahkan tangguh. Tak boleh sebab tidak ada tauliah. Dicadangkan ambil ustaz yang lain. Tak apa, boleh saya balik rumah. Sebab saya pun jarang buka puasa di rumah. Saya pun jarang ada di rumah. Jadi bila batal ceramah 3 kali, 4 kali itu, saya suka benar lah. Tak ada jadi apa-apa pun sebab itu adalah asam garam dalam bidang dakwah. Ni ustaz datang surau kami ni ada tauliah tak? Ada. Don't worry, insyaAllah. Ada. Expired 12-23. Buat tenang. Saya punya expired tauliah di sini, wilayah ni tuan-tuan, bulan 12. 2023. Hari ini saya baca pula dalam Instagram, dalam Facebook, Ustaz Izhar Arif. Saya dibenarkan berceramah di sebuah negeri tanpa tauliah. Alhamdulillah. Bersama dengan 13 penceramah yang lain. Alhamdulillah. Tak payah ambil tauliah, tuan-tuan. Ya, jadi itu halangan-halangan. Ini ceramah tak ada apa, tuan-tuan. Saya punya prinsip senang. Orang panggil, datang. Orang tak panggil, duduk di rumah. Boleh main lato-lato. Ya, seronok, tuan-tuan. Okay, tambah pula isteri saya tak sihat. Dia ada vertigo. Dia pening kepala pula, tuan-tuan. Saya pun duk teringat kat dia. Tak jumpa dia 2-3 hari dah. Kalau kata batal ceramah, boleh saya duduk di rumah. Bela dia, jaga dia. Tuan-tuan, jadi itu asam garam dalam kehidupan kita. Tetapi saya bila dilanda dengan kesakitan, saya ingat bahawa ada benda lain yang Allah Ta'ala nak bagi pada saya. Itu kekuatan yang kita kena ada. Kalau tuan-tuan diuji dengan susah, diuji dengan sakit, diuji dengan payah, diuji dengan stres, diuji dengan masalah anak-anak, diuji dengan masalah keluarga, ingat, Allah Ta'ala nak bagi benda lain pada kita. Sebab Allah Ta'ala kata, inna ma'al usri yusra. Selepas kita susah, Allah Ta'ala akan bagi kesenangan. Kalau tuan-tuan sekarang susah, pandang baik pada Allah. Allah nak bagi benda senang. Allah nak bagi benda besar. Allah nak bagi benda baik lepas ini. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Yang kedua, Ustaz sebut tadi bulan Ramadan saya penuh, padat tuan-tuan. Memang padatnya lah. Sampai malam raya ada lagi. Padahal saya menghadapi pelbagai jenis penyakit. Antara penyakit saya ialah tak boleh tidur. Jadi, Tuan Ustaz Kamal tanya, sibuk, tak ada aja ceramah. Betul tuan-tuan. Sebab apa saya terima ceramah? Sebab orang bagi duit. Ustaz datanglah. Tak bagi duit pun saya datang. Malah kadang-kadang duit yang orang bagi kat saya pulangkan balik. Saya bukannya nak duit tuan-tuan. Kadang-kadang ada duit. Tak sempat saya ceramah, saya bagi budak-budak. Mai, bagi duit. Duit raya. Tak banyak pun. Jadilah. Datang 100 orang, dapat 100. Datang 200 orang, 200 orang kita bagi. Saya bukan nak duit. Habis tu yang Ustaz terima ceramah, nampak sibuk sangat pasal apa? Sebab saya nak tidur. Saya hanya tidur di dalam kereta. Jadi kalau saya tak terima ceramah, saya langsung tak tidur. Malam-malam saya tak boleh tidur. Saya tak boleh tidur di rumah. Saya tak boleh tidur atas katil. Saya tak boleh tidur. Jadi bila tak boleh tidur, tuan-tuan bayangkan. Apa jadi kalau tak boleh tidur? Melelong kita. Melayang kita. Jadi bagaimana saya boleh tidur? Saya hanya boleh tidur bila saya duduk dalam kereta.
Bila saya duduk, tak sampai pun tol, dah saya tidur. Dan kalau driver saya berhenti, pasal jam ke apa ke, saya jaga balik. Sebab tu bila saya tidur, dua-dua PA dengan driver saya jangan menyimbang. Sekali saya jaga. Yang kedua, tutup radio, tutup apa. Sekali saya jaga. Yang ketiga, jam pun hang redah juga. Jangan berhenti. Kalau berhenti, saya jaga. Tuan. Sebab saya nak tidur. Alhamdulillah. Saya gerak daripada Ipoh pagi tadi lepas subuh. Semalam saya ceramah di Pulau Pinang. Saya sampai jam 12 malam di rumah. 5 pagi saya dah siap mandi, tunggu subuh, habis azan, habis semayang, saya jalan. 6 pagi dah gerak. Pagi tadi saya ada ceramah di pengurusan aset air dekat Menara Felda. Malam ni dengan tuan-tuan. Besok pengamaran video. Pagi besok di Ipoh. Malam besok di Pulau Pinang. Jadi tuan-tuan, kenapa yang saya sibuk nak ceramah? Sebab saya nak tidur. Saya nak tidur. Tuan-tuan kalau tak boleh tidur apa rasa? Oi, marah. Saya dah 15 tahun tak boleh tidur. Doktor pun tak tahu lah. Saya duduk di hospital, doktor duduk baling benda tu tau. Di depan saya tu. Duduk main lato-lato depan saya. Pun saya tak tidur. Dia bagi saya makan ubat yang paling kuat pun saya tak tidur. Saya tetap jaga. Saya duduk di hospital 3 malam. Doktor nak test ubat yang dia bagi berkesan ataupun tidak. Jam 3 pagi, 2 pagi doktor datang melawat. Saya duduk berbual dengan nurse. Dia kata, Datuk, you tak tidur ke? Tak ngantuk. Oh, itu ubat yang paling kuat. Tak ngantuk. Apa saya you tak mengantuk? You pun tahu, nurse you semua cantik-cantik. Macam mana saya mau tidur? Baik saya nyimbang dengan dia orang. Langsung tak boleh tidur. Jadi cara saya nak tidur ialah saya duduk dalam kereta saya, maka saya dibawa berjalan. Kadang-kadang kalau saya free, saya tak ada ceramah, saya ajak pemandu saya naik kereta, masuk highway sampai Tanjung Malim, patah balik. Hanya semata-mata untuk saya tidur. Maka sebab tu Ustaz Kamal tengok bulan puasa pun ceramah. Sebab saya nak tidur. Kalau duduk di rumah, kalau duduk atas katil tilam, saya tak tidur. Saya hanya tidur dalam kereta. Yang ketiga, kenapa yang saya ni sibuk ke hulu ke hilir? Jawapannya ialah sebab saya tidak banyak pahala. Maka saya tak boleh buat dosa. Kita tak banyak pahala. So, jangan buat dosa. Banyakkan pahala. Maka saya anggap bila saya jumpa dengan tuan-tuan, saya sambung silaturahim dengan tuan-tuan. Pagi tadi saya dengan aset air. Pagi tadi saya dengan orang Felda. Saya sambung silaturahim dengan dia orang. Maka bila sambung silaturahim, Allah bagi panjang umur pada saya. Walaupun ada sakit jantung, walaupun ada diabetik, walaupun paku masuk di kaki, saya masih lagi boleh ceramah macam biasa. Masih lagi boleh masuk TV macam biasa. Walaupun TV tu nipis, saya tetap boleh masuk. Alhamdulillah. Yang mana faham? Tak faham sudah. Jadi, bila saya sambung silaturahim, Allah murahkan rezeki saya. Bila saya sambung silaturahim, ada orang yang doakan saya. Tadi ada abang, sahabat kita yang kerja kilang Panadol. Dia doa, Ustaz, mudah-mudahan Ustaz terus sihat. Lepas habis Menara Felda tadi, saya pergi ke Aeon. Sini-sini, apa nama dekat-dekat sini lah. Pergi Aeon. Daripada sampai masuk dengan orang Pakistan duk jual kapet dekat eskalator di bawah tu. Saya masuk je, naik je eskalator. Makcik, Assalamualaikum Ustaz. Sihat ke? Sihat. Saya doakan awak sihat. Amin. Sampai habis saya nak balik. Saya doakan Ustaz sihat. Saya doakan Ustaz sihat. Alhamdulillah. Saya beli seluar tadi tuan-tuan. 2 leh beli seluar. Cina tu duk tengok orang duk ambil gambar dengan saya. Apa pasal dia orang ambil you punya autograf? You siapa? Tak tahu, saya pun tak tahu saya siapa. Yang ambil gambar dengan saya, yang sign dengan saya, semua doa Ustaz. Saya doakan Ustaz sihat, saya doakan Ustaz sihat. Kalau saya duduk di rumah, orang tak doakan. Bila saya jumpa dengan orang doakan saya. Bila saya jumpa dengan orang, saya ramai kawan. Bila saya jumpa dengan orang, saya ramai anak-anak muda. Cuba tuan-tuan tengok adik-adik hari ni. Ni semua followers TikTok saya ni. Allah, ni geng TikTok saya semua ni tuan-tuan. Tu, Allah Ta'ala beri. Sebab itu, sakit yang betul-betul tak membolehkan saya bangun. Baru saya stop ceramah.
Tapi selagi mana saya boleh bangun, boleh berjalan, boleh bercakap, saya akan bercakap. Sebab saya anggap ceramah saya adalah ubat saya. Bila saya masuk 3 stand tahun 2016, 99.99% jantung saya 3 tersumbat. Doktor masukkan 3 stand dan doktor suruh saya berehat 3 sampai 6 bulan. Baru saya boleh ceramah. Sebulan saya dah ceramah di Kuala Terengganu. Keluar dalam surat khabar muka depan. Keluar dalam TV berita. Ustaz Kazim sudah mulakan ceramah. Doktor telefon saya. Kenapa you start ceramah? Bukankah 3 bulan saya suruh rehat? You kena rehat. Itu ubat. Saya kata, doktor, ubat saya ialah ceramah. Bila saya ceramah, saya jadi sihat. Bukan ubat semata-mata. Sebab tu kalau nampak saya tak sihat, bagi saya mikrofon. Inilah ubat saya. Ada pula orang tak faham. Ustaz, mikrofon tu kena rebus dulu ke? Silakan rebus satu periuk, tinggal segelas air dan minumlah airnya. Bodoh betul tuan, tak faham-faham. Kegemaran apa yang kita buat, itulah yang menyembuhkan mengikut pemikiran kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, berkongsi ya Ustaz. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Datuk sendiri dah jelaskan, dah bagi tahu. Sebenarnya kalau ikutkanlah dalam kehidupan kita ni, silaturahim lah yang menentukan kehidupan kita. Silaturahim lah, ia adalah menyambung silaturahim, memanjangkan umur kita. Kan? Dan dalam masa yang sama juga, Datuk Kazim sendiri dah bagi tahu yang kita doa silahul mukmin. Doa itu adalah penyambung senjata seorang mukmin. Jadi dengan doa lah sampai sekarang ni kita nampak Datuk dalam keadaan sihat. Berapa ramai orang doa dan moga-moga sampai ke masa akan datang pun kita akan jumpa lagi Datuk lain kali dan moga-moga Datuk semakin sihat lah daripada penyakit yang dia alami sekarang ni. Baik, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Oh, slow. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung pada topik yang sebenarnya. Kalau ikutkan tajuk hari ini kita bawa adalah indahnya Syawal, sayunya Ramadan. Kan? Tapi kita nak cerita pasal Ramadan ni, benda dah lepas. Kan? Benda dah lepas. Terus sekarang ni kita dah sampai kepada bulan Syawal. Selalunya sebut pasal Syawal tu, orang suka betul. Indahnya sungguh di hari raya. Kan? Orang dah seronok dah pasal tu. Belum masuk Ramadan pun orang dah beli baju raya. Kan? Jadi, adalah sikit lah nak tanya sikit lah tu kan. Kalau memandangkan bulan Ramadan ni dah meninggalkan kita yang lepas. Kan? Kita waktu bulan Ramadan ni kita betul-betul beribadah. Kita rasai nikmatnya ibadah ni. Kalau dah dikatakan ada yang kata waktu tu lah syaitan dah dibelenggu. Kan? Jadi kita boleh beribadah dengan sepenuh hati. Tapi pada bulan Syawal ni, memandangkan Ramadan ni kita dah lepas. Ada juga yang ingatkan bulan Syawal ni adalah bulan reward. Reward dia sebab bulan puasa tu dah lepas kan. Dia rasa suffering kan. Menderita sebab tak boleh nak makan waktu tu. Jadi agaknya macam mana untuk anak muda kita sekarang ni dan juga diri kita sendirilah untuk teruskan istiqamah untuk melaksanakan ibadah yang sedia ada. Seperti zakat, puasa. Kalau boleh puasa 6, puasa 6. Kalau solat 5 waktu tu memang cekang. Kalau boleh buat tahajud, hebat. Ada tak cara tu? Mungkin Datuk boleh kongsikan. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan yang saya muliakan. Zaman kita ni, tuk-tuk dengar orang mati. Semalam jumpa dia di masjid, hari ni pengumuman. Allah yarham. Kemarin kita panggil dia encik, hari ni kita panggil dia arwah. Bulan lepas kita panggil dia mat, hari ni kita panggil Allah yarham, almarhum. Sekarang ni senang sangat orang mati. Senang sungguh mati. Bulan lepas sihat, bulan ni diagnose kanser. Saya duduk dekat Ion tadi tu. Duduk makan tengah hari situ. Nasi dengan tom yum. Datang satu anak muda, dia kata, Ustaz, mak saya kena kanser. Tahap 4, kanser usus. Hanya boleh minum 5 sudu air je sehari. Lah. Makan. Tapi boleh cakap sikit-sikit. Tak boleh bangun dah. Bulan lepas sihat, tak sampai sebulan terus tak boleh bangun. Kanser tahap 4.
apa benda yang sekarang berlaku ni tuan-tuan. Dan hari ni kita nampak Al-Fatihah melalui TikTok kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Hadiah pada dia. Sekian. Lahir bila, meninggal bila. Lahir bila, sekian. Satu hari pula, nama kita pula akan muncul di situ. Dia siap dengan gambar lagi. Dah bersedia ke belum? Saya dah kenal dah 2016. Keluar dalam Facebook. Masa tu TikTok tak ada. Al-Fatihah, Ustaz Kazim kembali ke rahmatullah. Bila saya masuk dalam ambulans, heboh. Orang kata Ustaz Kazim meninggal. Kalau ikut Facebook, saya dah meninggal. Ni yang datang ni TikTok ni tuan-tuan. Yang datang ni zombie ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab itu, Allah Ta'ala, dia bagikan kepada kita setiap satu perkara ada tujuan dia. Ada tujuan. Okey, tujuan puasa apa? Kenapa kita diwajibkan berpuasa? Makanan banyak, bazar Ramadan banyak, lauk banyak, tapi tak boleh makan belah siang. Allah Ta'ala sebut, la'allakum tattaqun. Supaya kamu jadi orang bertakwa. Allah sebut tu, direct. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib berpuasa supaya kita jadi orang bertakwa. Cuba tuan-tuan tengok. Kenapa Allah Ta'ala wajibkan bayar zakat? Allah sebut dalam Quran tu, ambil harta mereka sebagai zakat untuk membersihkan harta mereka. Untuk jadi solid harta kita ni bersih. Dan Allah tambahkan lagi harta kita dengan sebab kita berzakat, kita bersedekah. Cuba tengok dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi Muhammad dibawa naik ke langit. Kenapa? Linuriyahu min ayatina. Supaya ditunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa yang kita maghrib tadi? Kenapa lepas ni kita isyak? Besok kita subuh. Sebab Allah Ta'ala kata, innas salata tanha anil fahsya' wal munkar. Kenapa yang orang perempuan kena tutup aurat? Laki-laki kena tutup aurat. Orang perempuan kena pakai tudung. Orang laki-laki tak wajib pakai tudung. Allah Ta'ala sebut dalam Quran supaya orang perempuan itu dihormati dan mudah dikenali mereka sebagai perempuan muslimah. Direct Allah Ta'ala sebut. Jadi tuan-tuan, setiap satu benda yang Allah Ta'ala fardukan, ada tujuan-tujuan yang Allah Ta'ala sebut pada kita. Tuan-tuan, jadi selama sebulan dalam bulan Ramadan, kita menanam pokok-pokok takwa. Kita membenihkan pokok-pokok takwa. Kita tanam, kita siram, kita baja, supaya dia mengeluarkan buah-buah takwa. Apa pokok yang kita tanam sepanjang sebulan? Puasa, menahan nafsu, menahan makan minum. Apa yang kita tanam? Solat. Solat yang paling banyak dibuat dalam bulan Ramadan, nama dia tarawih. Apa yang kita tanam? Pokok-pokok takwa. Yang kita tanam pokok-pokok takwa ialah membaca Quran, nama dia tadarus. Yang kita tanam pokok-pokok takwa sepanjang Ramadan, nama dia apa? Sedekah. Kita buat iftar, kita buat ngoreh, kita bayar zakat fitrah. Apa pokok takwa yang kita tanam sepanjang Ramadan yang lepas? Kita qiyam pada 10 yang akhir. Kita bangun malam, kita bersahur, kita semayang. Apa pokok takwa yang kita tanam sepanjang bulan Ramadan yang lepas? Kita qiyam dalam masjid, kita i'tikaf di dalam masjid. Itu nama dia pokok-pokok takwa. Bilakah dia akan berbuah? Dia akan berbuah bila habis saja Ramadan, dimulai dengan Syawal. Syawal ini, buah itu sudah masak, buah tu dah boleh dipetik, buahnya dah boleh nampak, buahnya dah boleh dirasai kalau durian sudah gugur. Soalannya, nampak tak takwa selepas Ramadan berakhir pada diri kita? Habis-habis Ramadannya,
Terus buka media sosial. Cerita apa? Cerita artis nak bercerai. Kita pun komen sekali. Buka saja Ramadan berakhir, buka saja TikTok, ada cerita pula artis menikah dua, penyondol pula. Kita pun komen sekali. Tak tahu apa pun komen sekali. Jadi netizen. Tak tahu hujung pangkal, komen sekali. Habis saja Ramadan, kita pun tak datang dah sembahyang subuh berjamaah sebab dah tak buat sahur. Dulu masa bersahur, lepas sahur datang surau. Dapatlah 3 saf. Sekarang tinggal 3 orang. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap. Tu pun sebab dia orang bertugas. Kalau dia orang tak bertugas dengan dia orang pun tak datang tuan-tuan. Bukan surau ni lah, ni dia mereka ni. Maknanya buah takwa tu tak apa nak jadi. Al-Quran balik disimpan, sedekah balik jadi kedekut, tak nak bayar zakat, tak peduli tentang zakat, tak peduli tentang jadual waktu sembahyang. Sebulan yang lepas, setiap daripada kita ingat dengan tepatnya, bilakah maghrib? Oh, hari ini 7.28 tu. Dia boleh ingat tu. Hari ini 6.5 minit tu. Dia boleh ingat tuan-tuan. Sekarang cuba tanya, subuh pukul apa? Subuh. Dia bayang. Buh tu 6 harakat. Subuh berapa jam-jam berapa subuh masuk? Subuh lah. Subuh. Nampak tak? Dia tak apa nak ingat lah. Maghrib dia tak apa nak ingat lah. Kalau dulu tuan-tuan, Tok Imam lewat seminit azan. Tok Bilal lewat seminit azan. Pecat. Apa ni? 7.28 tak azan lagi. Masuk 7.26. Pecat Bilal. Marah betul tuan-tuan. Sekarang lantaklah nak azan ke tak azan, peduli apa aku. Maghrib dah. Ramadan dah berakhir. Maknanya pokok Ramadan yang ditanam hari itu mati. Separuh hidup. Tak subur. Buah dia busuk. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh kita terus bajakan pokok takwa yang dah ditanam itu. Sebab takwa inilah yang akan membawa kita ke dalam syurga. Takwa inilah yang menyelamatkan kita di dalam kubur. Takwa inilah yang memudahkan kita berjumpa dengan Allah. Takwa inilah yang mendatangkan rezeki. Takwa inilah yang memasukkan kita dalam syurga tanpa hisap. Kita hari ini mengeluh tentang rezeki mahal. Bukan rezeki murah. Jawapan dia, kita kurang bertakwa. Kalau kita bertakwa tuan-tuan, Allah bagi rezeki daripada jalan yang dia tak duga. Ustaz, kawan saya tak bertakwa pun dia dapat rezeki dari jalan tak sangka. Dia dapat macam mana? Dia pergi kerja, depan simpang tu, motor, langgar kereta. Betul? Dia ambil nombor motor. Betul? Dia tikam tak? Betul? Kena tak? 5,000. Tak semayang pun tapi dapat 5,000 tak? Malam yang dia dapat 5,000 tu, dia bagi kita orang surau makan kenduri. Astaghfirullahalazim. Itu bukan rezeki yang baik bang. Dia tak berkat. Kita nak rezeki yang barakah. Ni tuan-tuan nampak tak anak-anak ni? Kalau kita nak harap kita suami isteri nak didik anak kita, oh penin. Kita perlukan Allah untuk bantu kita. Hidayah kita. Bagi hidayah. Orang yang bertakwa inilah yang Allah Ta'ala tolong. Nampak tu? Tu baru seorang menangis. Tuan-tuan bayangkan, 5 anak menangis. Letih tuan-tuan. Maka dengan sebab kita bertakwa ni, Allah jadikan mudah-mudahan suami kita baik, jiran kita baik, anak-anak kita baik. Itulah kelebihan takwa. Dan kita kena ingat, yang penting kita nak mati. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan bertakwa. Tak kira mati hari apa pun tak apa. Sebab ada yang kata mati hari Jumaat lepas siksa kubur. Dia memenung. Tapi Ustaz, itu yang saya tak puas hati tu. Kenapa? Kawan saya tak pernah sembahyang Ustaz. Mati hari Jumaat. So, Datuk Imam kita orang mati hari Rabu. Yang tak sembahyang hari Jumaat, yang sembahyang hari Rabu, apa cerita Ustaz?
Kamu matilah hari apa pun, kalau kamu orang bertakwa, lepas siksa kubur. Rehat sampai kiamat. Sampai ditiup sangkakala, baru jaga. Qalu ya wailana, man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada rahman. Allah bagi rehat dalam kubur sampai malaikat tiup sangkakala, baru dia bangun. Ni hari apa ni? Terkejut aku ni, hari apa ni? Kata malaikat, inilah hari kiamat. Hari yang dijanjikan oleh Allah yang maha benar. Hari kiamat dah ada dah. Bangun. Bayangkan tuan-tuan, kita rest dalam kubur. Itu target. Rumah saya tanya, abang, saya dah nak pencen. Isteri saya dah nak pencen. Abang tak nak pencen kah? Ceramah. Boleh kita pencen, boleh kita jalan-jalan. Boleh duduk di rumah. Boleh ikan kap. Boleh main dengan cucu. Abang tak nak pencen, abang? Abang dah 30 tahun lebih dah ceramah. Saya kata saya nak pencen dalam kubur. Saya nak makan pencen dalam kubur. Rehat dalam kubur. Selagi mana saya sehat, selagi itu saya nak pegang mikrofon. Dah mati nanti, baru saya nak rehat. Tak nak fikir apa dah. Tak nak fikir dah masalah telur, masalah beras, tak mau telur. Tak fikir dah. Masalah guna pilih bomba apa semua tak mau dah. Sebab tadi ada orang soal, apa hukum menggunakan pilih bomba? Astagfirullah. Malas aku jawab lah tuan. Saya tak nak fikir dah masalah ni. Saya nak rehat je dalam kubur. Jadi sebelum saya direhatkan oleh Allah, saya nak buat betul-betul. Jadi orang baik betul-betul. Nanti duduk dalam kubur, nikmat dalam kubur. Tak fikirlah masalah kencing manis, masalah usus, masalah darah tinggi, masalah tak boleh tidur, masalah anak tak balik, masalah menantu lari. Tak fikirlah masalah kucing berak depan rumah padahal kita tak boleh kucing. Punya banyak masalah kita ni tuan-tuan. Masalah parking kereta. Semalam saya ceramah di mana 2 hari lepas. Punya banyak kereta parking tengah jalan. Kat Putrajaya. Kereta mahal-mahal duduk tengah jalan parking. Yang saya ni orang luar, mana saya tahu. Saya pun berhenti belakang kereta tu. Kenapa tak jalan-jalan kereta? Rupa dia orang parking tengah-tengah, mana saya tahu. Masalah parking, masalah apa pun tuan-tuan, dalam kubur, rehat. Tak fikir apa dah. Jadi kalau tuan-tuan betul-betul nak rehat dalam kubur, jom kita jadi orang baik. Malaikat melayan kita dengan baik. Tanah kubur pun melayan kita dengan baik. Kita tak fikir dah masalah. Jawapan dia senang je. Jadilah kamu orang bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk menjelaskan kepada kita pada bulan Ramadan tu adalah bulan untuk kita bertani. Kita sebenarnya bertani pahala. Bertani untuk kehidupan kita yang pada masa yang akan datang. Dan dalam masa yang sama juga sebenarnya, dalam hidup kita ni, perkara paling utama adalah kita mengingatkan mati. Sedangkan dalam hadis pun dah sampaikan, orang yang paling bijak adalah orang yang paling sentiasa mengingatkan mati. Itulah orang yang paling bijak. Sebab, bukan sebab kita nak mati, tapi sebab kita akan sentiasa bersedia pada kehidupan yang akan datang. Ada satu yang saya pernah baca, satu nukilan daripada seorang penceramah juga kalau ikutkan, yang dikatakan dunia ni adalah pentasan, ada pentas utama. Masa dekat dunia ni lah pentas kita melakukan segala benda dalam kehidupan kita. Dan kita akan diadili pada masa akan datang. Jadi, renung-renungkanlah kita kepada diri kita. Apakah amalan yang telah kita buat? Apakah yang menjadi jaminan kepada kita yang kita akan berjumpa dengan Allah dengan hati yang tenang. Yauma la yanfa'u malun. Kan, pada hari tu tak ada harta pun yang bermanfaat untuk kita. Wala banun. Anak-anak pun tak mampu menolong. Illa man atallaha biqalbin salim. Kita berjumpa dengan Allah dengan hati yang tenang. Tuan-tuan dan puan-puan, sekadar selingan, kita ada kaunter zakat bergerak di luar.
Tuan-tuan dan puan, kita ada juga satu skim kafalah muzaki. Kalau yang mana belum tahu, ni nak bagi tahu ni. Kan, mana-mana pembayaran zakat tuan-tuan dan puan, yang bayaran zakat melebihi daripada RM50, secara automatik tuan-tuan akan dilindungi dengan skim khairat kematian yang diadakan oleh PPZ. Skim kafalah muzaki. Dia tak ada bayaran tambahan pun. Bayar zakat saja automatik dah dapat skim kafalah muzaki. So bila berlaku kematian kat diri kita, waris kita boleh tuntut khairat kematian sehingga RM3,000. Kita bayar zakat pendapatan, zakat harta, zakat simpanan dan zakat-zakat saham kalau kita ada buat kan. So nak bayar zakat, boleh datang ke kaunter. Sahabat-sahabat saya insya-Allah akan cuba untuk membantu tuan-tuan. Tak apa, tanya pun tak apa. Dan kita juga sekarang telah bertanggungjawab untuk membuat kutipan wakaf di wilayah persekutuan. Kalau misal kata tuan-tuan nak tanam benih sekarang, dah terlambat masa Ramadan. Ramadan bulan bonus. Betul. Bulan bonus. Bila kita buat pahala waktu tu, kita akan dapat lebih. Satu kita dapat 100. Kalau kita baca satu huruf Al-Quran pun dikira sebab apa? Kalau biasanya dapat satu pahala, kita akan dapat 100 pahala. Tapi kita tak terlambat lagi. Selagi kita masih hidup, kita tak terlambat. Bisa kata tuan-tuan dan puan nak buat wakaf, tak kira wakaf ataupun wakaf khas, insya-Allah kita akan bantu tuan-tuan dan puan dari segi dari segi pengurusan wakaf. Dan insya-Allah kita akan teruskan dengan soalan yang ketiga, boleh tak Soalan yang ketiga ni kita ada masa lagi sikit soalan yang ketiga ni, kalau ikutkan kita dah terlepas bulan Ramadan tu, Dato'. Dah terlepas. Kita pasti lagi kalau kita ni ada rezeki untuk jumpa lagi bulan Ramadan ni. Kan? Kalau misal katalah kita ni dah buat amalan-amalan yang sedia ada. Kita nak cuba untuk konsisten. Ada tak amalan lain? Misal katalah bulan Ramadan tu kita dah terlepas nak buat amalan-amalan. Contoh terawih. Terawih bulan Ramadan tak adalah buat terawih bulan lain kan? So, ada tak amalan lain yang menjadi sebagai nilai tambah? Nilai tambah untuk kita buat. Sebab kita ada lagi 11 bulan yang kita nak selesaikan pada tahun tu. Jadi, supaya dia menjadi benih pada diri kita. Sebab ada juga ulama sebut Syawal ni adalah bulan permulaan. Bulan Ramadan adalah bulan kita praktis. Kita buat latihan kepada amal-amalan kita. Tapi bulan Syawal adalah permulaan pada diri kita untuk menghadapi tahun yang akan datang. Boleh tak? Silakan. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan yang saya muliakan. Kita nak buat senang. Nak memulakan senang. Tapi nak istiqamah tu susah. Macam kita bulan Ramadan yang lepas kita baca Quran, lepas mayang terawih. Ada grup kita, Haji Dollah, Haji Mat, Pak Ma'e, Pak Mat Tempe, Pak Ma'on. Pak Ma'on pun tak pergi kelas. Mudah-mudi malam tu. Sepanjang sebulan tadarus. Tapi nak istiqamah tu yang jadi payah. Kita boleh semayang maghrib berjamaah. Nak istiqamah tu jadi payah. Halangan tu banyak. Inilah halangan-halangan tuan-tuan yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Ada 4 jenis halangan. Halangan untuk buat ibadat ni ada 4. Pertama sekali ialah syaitan. Dia yang menggoda kita, menghasut kita. Bulan Ramadan dirantai dia. Bulan sekarang dia bebas balik lah. Yang ni penggoda. Dia hasut kita. Bila duduk dalam majlis ilmu ni mengantuk lah, tak tahu nak habaq. Menguap ni sampai keluar air mata ni. Cuba ustaz tu, sekianlah ceramah saya. Wabillahi taufik. Terus seka mata tu. Tak ada siapa ngantuk lah. Cuba tuan-tuan tengok imam baca khutbah. Punya mengantuk. Dapat pula tiang Allah cantik punya. Begini nyandornya. Cuba dah. Tok Bilal qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jaga mata tu. Tak ada siapa yang keluar pada masjid menguap. Masa duduk, gini sengguk. Dengan imam nombor 2 pun tersengguk tidur. Tambah imam nombor 1 pula baca khutbah slow. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Terus tidur tak? Dia ya terus tidur. La ilaha illallah. Setan. Sebab tu Nabi kata, kalau kita duduk dalam majlis ilmu, mengantuk, ubah tempat duduk. Waktu dengar khutbah, mengantuk, ubah tempat duduk.
Jangan duduk situ, pindah main sini. Tuan-tuan kalau mengantuk sekarang, main buah, duduk atas mimbar ni. InsyaAllah tak mengantuk dah. Tak pun duduk sebelah saya jadi ahli panel. InsyaAllah tak mengantuk dah. Setan, tuan-tuan, dia menghasut kita. Dia menjadikan kita ni jahat. Dia membujukkan kita. Padahal kita dah kunci dah jam sembahyang subuh. 5:30 kunci dah. Tapi kita boleh skip, kita boleh stop, kita boleh tutup jam. Setan kata awal lagi. Awal lagi. Dia kencing di telinga kita. Kita tak nampak. Setanlah yang mendatangkan kepada kita perasaan malas untuk buat ibadat dan seronok untuk berbuat maksiat. Halangan pertama, syaitan. Halangan nombor 2 ialah hawa nafsu. Oh, sudah. Halangan nombor 3, merecut. Halangan nombor 2 ialah hawa nafsu. Ibadat, nafsu tak suka. Ulang balik. Ibadat, nafsu tak suka. Sebab tu bulan Ramadan, orang kira bila nak habis. 10 hari, ya Allah, kejap dah 10 hari. Ya. Suka benar dia, tuan-tuan. Dia tak suka ibadat. Sebab apa? Nafsu. Nafsu dia tak suka duduk dalam majlis ilmu. Nafsu tak suka bayar zakat. Tapi, bayar merecut, okey. Zakat wilayah RM7, RM14, RM21. 7, 14, 21. 7, 14, 21. Jangan ambil pula. 7, 1, 4, 2, 1, 1, 2. 1, 2, 1, 4. Cantik juga tu. Jangan ambil, tuan-tuan. Ada orang nak bayar zakat, fikir 2 hari. Lihat, kita nak bayar 7, 14, 21. 21 tu makan apa, bang? 21 beras apa? Beras basmati. Beras mati. Lihat, RM21 beras basmati. Kita makan beras apa? Kita makan bas hidup. Oh, sudah, tuan-tuan. Abang, RM7 sudahlah. Kita makan pun beras biasa je. Tak nak ambil yang 14. Tulang dah abang lah. 7 besar juga. Nampak tu? Bayar zakat fitrah, hak paling murah. Bayar paling mercun, paling mahal. 400. Terah padang tu meletup. Pum. Pum. Tak rasa kedekut, tak rasa sayang dengan bakar duit. Tapi bayar zakat, ketok. 7 kali 7, 49. Dia bayar RM50. Dia bagi ke Amel. Dia tunggu RM1. Balance RM1. Allah, sedekah lah kat dia, apa masalah. RM1. Tok Bilal, Tok Amir tu pun buat carilah. Tadi ada RM1. Dalam hati kata, ingat kena sedekah kat aku, celaka betul ni. RM1 pun kedekut. Tu nama dia hawa nafsu. Allah. Cubalah yang datang tu van artis. Berselera nak ambil gambar. Tapi yang datang tu van zakat. Seorang pun tak datang. Mana ustaz lah van zakat tu, tuan-tuan. Padahal PPZ wilayah ni, tuan-tuan, yang setahu saya yang paling aktif. Setahun dia bagi zakat, bagi asnaf berapa ratus juta habis, Ustaz? Kalau untuk tahun lepas 840. 840 juta bagi pada asnaf. Tapi pak saya apa, tuan-tuan tak tahu? Pak saya dia orang ni tak buat dalam media sosial. Tapi kalau saya sedekah, tuan-tuan tahu pak saya apa? Ya, sekarang saya memberikan bantuan, ya, nampak tu. Orang pakat tengok. Bila saya buat live, orang tengok zakat buat apa? Pusat zakat buat apa? Padahal saya bagi dekat dia seorang je. Tapi satu dunia. Sekarang kita bantu dia, ya. Dia duduk tidur bawah jabatan, kesian dia, ya. Okey, macam bila duduk bawah jabatan ni. Semua orang tengok. Tapi yang PPZ, dia bagi 800 juta lebih. Dia pun tak buat live, tu masalah dia. Jadi sejak 2 tahun yang lepas, saya cakap pada PPZ, tiap-tiap kali you all bagi bantuan, tiap-tiap kali you all tolong orang miskin, bagi bantuan asnaf, buat live, baru rakyat tahu. Baru pembayar zakat tahu. Tahun ni dia nak buat live. Gini pula saya sekarang sedang nampak tak? Biar orang kata kedekut, biar orang kata riak, lantak. Sebab kadang-kadang ada orang main persepsi.
Zakat buat apa? Pejabat zakat buat apa? Simpan duit? Tak, tuan-tuan. Kadang-kadang tak cukup. Dapat banyak ni tak cukup. Kena minta lagi pula peruntukan yang lain. Tuan-tuan yang saya muliakan, hawa nafsu menjadikan kita ni tak nak buat ibadat. Yang ketiga yang menghalang kita buat ibadat ialah dunia. Kesibukan dunia. Dunia menjadikan saya rasa dah sampai masanya untuk saya berhijrah. Balik pada umrah, pakai tudung. Sebab saya nak jadi wanita muslimah dan mendapat keredaan Allah. Sempat pakai 2 tahun, kemudian buka balik. Saya tak nak hypocrite. Sudah hypocrite pula dah. Saya nak jadi diri saya yang sebenarnya. So, jangan peminat saya marah saya sebab saya dah buka tudung. Ini adalah saya. Saya tahu arwah bapa saya marah. Tapi inilah kehendak saya. Pasal apa cakap macam itu? Sebab kalau pakai tudung, job tak banyak. Kalau pakai tudung, tawaran tak banyak. Kalau buka tudung, tawaran banyak. Dunia menghalang kita buat ibadat. Yang ni yang sekarang, kalau dia yakin yang bagi rezeki itu Allah, selesai masalah. Saya baru ni forum dengan rockers, ex-rockers lah. Ketika begini, mencari-cari sebuah cinta hilang. Dulu rockers, sekarang pendakwah. Orang muda tak tahu tu. Ya? Orang muda tak tahu. Orang muda tak tahu. Orang tua tu. Orang tua-tua macam saya ni tahu lah lagu tu. Rimba cintaku. Tu lagu rock. Sekarang tuan-tuan janggut dia lagi panjang pada saya. Dia dulu artis. Sekarang jadi pendakwah. Bawa orang pergi umrah. Sorban besar, janggut panjang. Saya pula dulu ustaz, sekarang jadi artis. Terbalik sungguh dah. Itu nama dia dunia, tuan-tuan. Saya tanya dekat dia, macam mana sekarang hidup? Alhamdulillah ustaz, lebih tenang. Dulu pendapatan memanglah banyak, tapi tak tahu pergi mana. Sekarang Allah Ta'ala, saya tanya, jemputan ceramah banyak, sampai bulan 7 dah penuh. Saya bulan 6 pun kosong. Dia bulan 7 dah penuh dah. Allah Ta'ala bagi rezeki. Sebab itu tuan-tuan, hawa nafsu menjadikan kita ni bimbang. Bimbang nak jadi baik. Allah Ta'ala jemput kita pergi haji 2023. Hawa nafsu kata jangan. Awak kan muda lagi. Baru 30. Biarlah yang 60 pergi. Nanti orang panggil awak mak haji. Tak rela kata dia. Nanti orang panggil awak Pak Haji. Tolak tawaran haji. Allah. Naya betul. Yang keempat, yang menghalang manusia untuk jadi baik apa dia? Manusia. Kawan, jiran, manusia. Abang, nak ke mana tu? Mesti surau. Tak pernah pergi pula. Awak ni terbiat ke? Alah, ni Ustaz Kazim datang. Abang nak tengok dia. Apa nama live in concert. Selalu duk tengok dalam YouTube je. Tak ada maknanya Ustaz Kazim. Kan dah janji nak makan. Lencok. Ustaz Kazim tu bila-bila masa awak boleh tengok. YouTube ada, Facebook ada. Mana ada lah awak ni. Buang kepih balik tuan-tuan. Sangkut. Jom kata dia. Pakai helmet. Pergi cari chicken chop. Dia dapat orang yang menghalang dia nak buat ibadat. Yang ni masalah. Dah hello, dah turun lift nak dengar ceramah. Jumpa kawan. Mana? Surau. Siapa datang? Ustaz Kazim. Dia ni benar-benar belah mana Yang betul-betul dia belah mana? Bukan dia kata jadi calon ke? Aku kalau dia aku tolak lah. Aku Ustaz Alif aku ambil. Ustaz Kazim sorry lah. Ni pun ada juga kan? Menghalang. Panggil je Ustaz Kazim sini, pengurusi dia orang tanya dah. Dia ada toliah. Astagfirullah. Yang tanya tu pun tak ada toliah. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, jom kita kalahkan 4 benda ni. Untuk jadi orang bertakwa, untuk jadi orang baik, 4 benda ni kita kalahkan. Iblis,
hawa nafsu, dunia dan manusia yang mengajak kita jadi jahat. Cara yang terbaik supaya kita mati, supaya kita hidup dalam keadaan yang terbaik. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Banyak perkongsian Datuk tadi. Pertama-tama tadi tentang macam mana kita nak supaya kita sentiasa konsisten. Kita cari perkara-perkara yang baik. Kita cuba jadi perkara yang baik itu sebagai satu amalan yang sentiasa kita buat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak berkisah tentang saya teringat yang Datuk sebut tadi tentang perkara yang menghalang untuk jadi baik. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan, teringat satu kisah pembayar zakat ni lah dekat kaunter. Dia ni adalah antara yang tak setuju bila kalau bayar zakat ni dengan kaedah potong gaji. Tuan-tuan dan puan kita pun ada juga kaedah skim potongan gaji. Dan tahun ni juga kita ada kempen jom tambah. Seling sikit kempen jom tambah. Dan kita akan akhiri kempen jom tambah ni pada bulan 6. Jadi pembayar ni pula bila dikatakan saya tak setuju lah, saya tak suka potongan gaji zakat ni. Kan? Sebab berapa potong gaji zakat? Baik, saya bayar terus. Lebih afdal. Dia katanya. Lebih afdal. Tapi, bila nak dikisahkannya, masa hujung tahun, ngam-ngam hujung tahun tu, beritahu, Ustaz, saya tak mampu nak bayar zakat je. Sebab ikutkan zakat dia, kalau misal katalah pendapatan dia setahun 100,000. Maksudnya, zakat 2.5% adalah 25,000. 2,500. Jadi nak kena bayar 2,500. Kalau nak diikutkan komitmen kita banyak. Ada orang tak mampu nak bayar sedebuk tu. Pada hujung tahun dapat pendapatan, boleh jadi dia ada komitmen. Dah sudah dia kata, macam mana saya nak bayar ni? Padahal kita dah advise dia untuk bayar zakat pada awal tahun dengan kaedah potong gaji. Lebih mudah. Sudahnya dia kata, dia terbeli pula motosikal baru. Sebab dia kata senang dia nak pergi pasar katanya. Dah tak pasal-pasal duit zakat dia dah digunakan. Jadi itulah saya nak sampaikan. Kita dah sebut bila kita nak buat baik, cari perkara yang paling mudah. Macam contoh zakat. Kita ada potong gaji zakat. Bisa katalah kita tak pernah lagi buat potong gaji zakat. Kalau nak bayar zakat sedebuk, dia agak membebankan kita. Kan ada orang rasa terbeban. Ada orang rasa mungkin akan digoda pada waktu tu. Jadi saran yang difahami adalah sebaik kita cari satu amalan yang mana amalan tersebut mampu membuat kita terus menjadi baik. Kalau lebih mudah, lebih bagus, dan jangan yang mudah dimudahkan lagi. Contohnya tu kan. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kita dah sampai kepada penghujung rancangan dan insya-Allah kalau misalnya kata tuan-tuan dan puan-puan nak selepas ni nak bertanya berkenaan dengan zakat dan sebagainya, kita ada kaunter di luar. Sahabat-sahabat kita pun dah menanti di luar. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya ataupun teruskan membuat bayaran. Tak kira lah dari segi zakat ataupun wakaf. Tapi kalau jadi dah sampai penghujung rancangan ni, kalau kita select satu soalan terakhir boleh tuan. Jadi kalau diikutkan tuan-tuan Datuk, bulan Syawal ni kalau nak dikatakan ada banyak gelaran. Ada disebut bulan permulaan, ada bulan silaturahim. Sebab kita boleh datang ke rumah-rumah. Sebab culture kita orang Melayu ni bila raya je kita buat, ada yang kalau orang Jawa baraan. Ada orang ni disebut takbir kan. Kita datang ke rumah-rumah. Ada juga yang disebut sebagai bulan makan. Kan, kita boleh makan sepuas-puasnya. Ada macam-macam hidangan. Kita boleh share sedekah pada orang ramai untuk terus bagi makan pada orang. Tapi kalau kita nak mendepani pada masa akan datang, kalau bulan Syawal ada gelaran dia, bulan yang lain tu. Bulan yang lain tu kalau misal katalah kita terlepas pandang kepada amalan-amalan yang kita biasa amalkan sekarang ni. Apakah nasihat Datuk kepada terutamanya pada orang muda lah kan? Adik-adik kita ramai ni, ramai kat sini kan. Semoga diorang boleh ambil sebagai iktibar daripada apa yang kita belajar daripada bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Baik, terima kasih Ustaz. Yang pertama sekali, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tak boleh buat semua amalan, janganlah tinggal semua. Yang kedua, tak boleh buat banyak, buat sikit. Kaedah dia senang je. Fattaqullah mastata'tum.
Bertakwalah kamu kepada Allah mengikut kemampuan kamu. Tapi janganlah Ustaz, saya tak mampu nak semayang 5 kali sehari semalam. Saya dapat maghrib je Ustaz. Jangan macam itu. Yang itu kefarduan, tak boleh tolak. Ustaz, saya tak boleh puasa penuh 30 hari Ustaz. Saya dapat puasa 10 hari je Ustaz. Janganlah macam itu. Itu kefarduan. Ni benda-benda yang nak jadikan kita baik ni. Kalau tak boleh buat sembahyang sunat, duha, kita buat sembahyang sunat rawatib. Kalau kita tak boleh nak sembahyang berjamaah zuhur dan asar sebab kita bekerja, maghrib dan isyak, subuh jangan tinggal. Kalau kita tak boleh sedekah 100, sedekah 10 ringgit. Kalau kita tak boleh nak belanja satu kedai, kita belanja orang depan kita. Itu benda yang kita kena buat. Sikit-sikit pun tak apa. Lama-lama dia menjadi keseronokan pada kita. Yang pertama. Yang kedua, saya nak ajak pada tuan-tuan, bagaimana nak jadi kaya. Sebab bila kita kaya, senang masuk syurga. Kita boleh sedekah, kita boleh bayar zakat, kita boleh bagi nafkah pada isteri kita. Bila kita mati, anak-anak kita tak merempat. Sebab masing-masing dah dapat harta, kita tinggalkan harta. Sebab orang Melayu kita, dia ajar supaya jadi miskin. Kau kalau jadi kaya, nanti lambat masuk syurga. Baik jadi miskin. Lepas tu bila datang zakat, tak mampu. Bila umrah, tak mampu. Bila haji, tak mampu. Bila sedekah hari Jumaat, dia tengok dia tabung lalu. Tak sedekah esok, mana ada duit, miskin. Ini pun nasib baik ada pisang dua. Dapat makan, kata dia. Padahal sahabat-sahabat Nabi umur ramai yang kaya. Nabi Sulaiman pun kaya. Tak ada pula Nabi Sulaiman tu jahat. Abdul Rahman bin Auf pun kaya. Dia pun ahli syurga. Abu Bakar As-Siddiq pun kaya. Dia ahli syurga. Uthman ibn Affan pun kaya. Dia pun ahli syurga. Jadi baik kita jadi kaya. Jadi nak jadi kaya ni senang tuan-tuan. Senang je tuan-tuan. Nak jadi kaya ni. Cuba tuan-tuan tengok. Hari ni nak jadi kaya senang. Kena banyak kawan. Nombor 1, kena banyak kawan. Bila banyak kawan, rezeki dia melimpah. Saya kawan saya satu camp Ustaz. Tak melimpah pun. Satu camp berapa orang? Kawan kau adalah 400 orang, 300 orang. Itu tak ramai. Cuba tuan-tuan tengok. Di Ipoh ada satu mu'alaf. Dia masuk Islam. Badan dia besar, tegap. Tiap-tiap hari dia buat TikTok. Mak dia tak Islam. Tiap-tiap hari dia peluk mak dia, dia cium tangan mak dia. Dia muka gangster, tapi baik. Tiap-tiap hari. Sekarang, pakai kereta apa? Sekarang jadi buat review lah. Sekarang dah jadi duta. Produk makanan lah, apalah semua. Masuk TV lah. TV pun masuk lah. Sebab dia banyak kawan. Mana Ustaz tahu dia banyak kawan? Dia banyak TikTok. Dia ada Facebook, dia ada TikTok. Kawan dalam Facebook, TikTok kan nama dia. Nama dia apa? Friends. Nak jadi kawan, kena banyak friends. Itulah dia. Friends saya tak ramai. Facebook saya 2 juta. Instagram saya tak tahu 1.8 juta. 1 juta. TikTok 1.8 juta. Jadi bila saya banyak kawan, tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan nak menega nasi lemak. Menega. Masak sedap-sedap, pergi menega dekat parking lot. Lepas tu buat live. Hari ni masak ayam special sikit. Kemudian beratur lah orang. Daripada pukul 11 malam beratur dah. Buka pukul 7 pagi. Jadi kaya tak? Jom tuan-tuan, ambil kaedah labah-labah mencari makanan. Apa benda pun kita boleh buat. Labah-labah mencari makanan melalui sarang labah-labah. Jaringan. Dia ambil, dia sambung. Menyambung tu nama dia inter. Akhirnya bila dia siap sarang, nama dia jaring. Jaring dalam bahasa orang putih, net. Inter campur net jadi apa? Internet.
Lama dah Allah sebut dalam Quran, kalau nak jadi kaya, kena banyak jaringan. Surau ni, kalau nak bagi ramai orang datang, jaringan kena bagus. Grup WhatsApp ada, imam ada grup WhatsApp, AJK ada grup WhatsApp, Telegram ada, semua ada. Ceramah pun buat live, panggil ustaz buat live. Tu yang ramai tak datang, sebab semua tengok live di rumah. Duit tak ada ustaz. Masukkan saya nombor akaun surau dalam Facebook. Satu taman ni duk ada 20,000 orang. Satu orang bagi RM1. Sebulan duk ada 1,000 masuk, 2,000 masuk, 3,000 masuk. Selesai masalah. Kaya jadi surau, tuan-tuan. Jom kita kuasai internet. Kita cari kawan sebanyak-banyaknya. Tuan-tuan, cari kawan sebanyak-banyaknya. Macam mana nak cari kawan sebanyak-banyaknya? Tuan-tuan fikirlah sendiri. Tadi saya dengar imam, jadi imam maghrib. Allah, sedap. Sedap. Buat live. Live belakang ada tu. Live belakang ada, insyaAllah. Buat live. Cuba tuan-tuan tengok. Kalau boleh, ada orang ambil selipar, masuk dalam masjid, pukul imam tu. Lagi ramai datang. Dia pun nak tengok mana imam yang pandai mengelak tu. Mesti ada ilmu tinggi ni, dapat mengelak tu. Sebab tu orang suka viral. Dengan viral tu, orang tahu. Tuan-tuan viralkan saja. Cerita apa yang ada pada kita. Cerita apa kehebatan kita. Maka tuan-tuan akan ramai kawan. Bila ramai kawan, tuan-tuan susah. Ramai orang tolong. Ramai orang tolong. Bil air berapa? Saya bayar. Bil elektrik berapa? Saya bayar. Ni kapet baru ke? Saya bayar. Saya sponsor sikit. Aircon tak sejuk lah. Saya tambah sikit. Mikrofon dia tak ngam lah. Saya tambah sikit. Pasal apa? Pasal dia ramai kawan. Macam mana cara nak bagi ramai kawan? Semua main peranan. Bilal buat live. Tiru Mekah. Tiru macam azan Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis azan. Macam Mekah tak? Dia tanya pula. Astaghfirullahalazim. Janganlah dia tanya. Tuan-tuan, Nabi sebutkan nak bagi ramai kawan apa? Wasilul arham. Sambung silaturahim. Cara sekarang sambung silaturahim dengan WhatsApp saja. Selamat Hari Raya. Kami daripada Jabatan Kuasa Surau. Jemputlah mengimarahkan surau. Sambung silaturahim. Bagaimana nak bagi ramai kawan? Wa at'imut ta'am. Bagi makan. Guna mikrofon. Dia jemput datang ceramah malam ini. Jamuan akan diadakan selepas sembahyang Isyak. Diulangi selepas sembahyang Isyak. Datang ramai-ramai. Ceramah tak ramai. Makan tu ramai, tuan-tuan. Dengan bagi makan, kata Nabi, kamu akan dapat ramai kawan. Bila ramai kawan, kamu jadi kaya. Malam ni Ustaz apa pula ceramah? Malam besok Ustaz Zul ceramah. Saya sponsor. Mula-mula surau sponsor. Lepas tu jemaah akan sponsor. Nombor 3, kata Nabi, bagaimana kita nak supaya orang ramai kawan dengan kita? Sebarkan salam. Ifsya'us salam. Jangan gaduh-gaduh. Jumpa siapa pun. Assalamualaikum. 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 Lama-lama tuan-tuan, kita ramai kawan. Bila kita ramai kawan, orang akan sayang kita. Jangan kedekut. Saya buat benda ni tuan-tuan, waktu mula-mula saya buka sekolah. Setiap pagi bila isteri saya pergi sekolah, dia pergi, saya hantar dia depan pintu pagar. Dan saya tak masuk dalam rumah. Saya bagi salam pada semua budak-budak yang lalu depan rumah saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bertahun-tahun. Sekarang tuan-tuan, budak-budak ni dah besar, dah kahwin. Di mana pun jumpa saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz tak kenal saya ke? Tak perasan. Yang Ustaz bagi salam tiap-tiap pagi. Ramai saya bagi salam kan. Sekarang dah ramai kawan tuan-tuan. Di mana-mana pun ada. Saya hanya modal salam saja. Buat kenduri orang datang, buat jamuan orang datang, minta tolong angkat rumah pun orang datang, minta tolong sembelih lembu korban pun datang. Sekolah saya buat sembelih korban 28 ekor.
28 ekor selesai masalah. Apa? Sebab ramai kawan datang tolong. Jom tuan-tuan, kita tak sombong. Sebab tu saya orang Ipoh. Ipoh Mali taklah sombong ya. Jangan sombong dengan orang. Jom kita bagi salam. Hari ni tuan-tuan tengok kawan-kawan saya, anak-anak tuan-tuan. Anak-anak tuan-tuan kawan saya. Sampai saya nak masuk tandah pun nak ambil gambar. Bisa ambil gambar? Kejap, tandah kejap. Buat sabar sikit. Cuba saya sombong dengan dia orang. Ni apa ni? Apa ni? Tobat lahum tuan-tuan. Dengan silap-silap kita salah. Saya kena cala orang. Yang kedua, bagaimana nak jadi kaya? Zakat. Bagaimana nak jadi kaya? Sedekah. Bagaimana nak jadi kaya? Murah rezeki. Banyakkan nafkah. Abang-abang bagi nafkah pada isteri. Allah ganti nanti. Jangan kedekut. Ini isteri kata, abang, beras dah habis. Puasa. Semangat Ramadan masih ada. Puasa. Kita makan di bawah. Dia puasa di atas rumah. Zalim betul. Jangan kedekut dengan anak-anak. Jangan kedekut dengan mak bapak. Jangan. Jangan kedekut dengan jiran. Jangan kedekut dengan orang miskin. Saya sampai-sampai dia, saya tengok satu budak. Satu budak di tepi sebelah kereta, dia tunggu siapa tak? Buka cermin tingkap, saya ambil popcorn bagi kat dia. Nah, makan. RM25 beli kat Ion tadi tu. Saya masuk dalam masjid, tinggal dia letak kat situ tuan-tuan. Popcorn tu. Siapa jumpa, belasah lah tuan-tuan. Makanlah. Sebab saya suka bagi orang makan. Kalau dulu saya ceramah di Johor, balik ke Ipoh, bunga telur tu, Allah. Nak panggil apa Ustaz? Satu-satu tu. Jambak. Satu jambak. Jambak. Satu jambak. Allah, banyaknya tuan-tuan. Kadang ceramah satu ceramah, satu jambak. Penuh dalam kereta tu. Kentuk bau telur. Tak apa, saya ambil, bagi dekat budak hotel. Nah, nak naik lift, bagi dekat orang dalam lift. Sampai dekat RNR, bagi dekat orang yang jaga bersih tandas. Lama-lama saya banyak kawan tuan-tuan. Bangla yang duk cuci jamban tu, bila dia tengok saya sampai, sekejap, Datuk, sekejap. Dia cuci semua. Masuk, Datuk. Sebab dia tahu. Lepas ni kurang-kurang 4 biji telur dia dapat. Tuan-tuan, kalau nak jadi kaya, jangan kedekut. Jangan kedekut. Allah Ta'ala akan ganti balik apa yang telah kita berikan. Sebab Allah kata dalam Quran, ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu. Apa yang kamu bagi pada orang, apa yang kamu sedekah pada orang, Allah akan ganti semula. Wallahu a'lam. Saya dah ceramah 33 tahun tuan-tuan. Dah boleh masuk pencen dah. Kena pencen dah. Tapi tak nampak tua. Pelik. Tu yang pelik bersepa tak nampak tua ni. Ya, ramai terkejut tu. Mula ceramah tahun 90. Sampai sekarang. Saya ni antara ustaz senior kat Malaysia. Hak sezaman dengan saya ni tak kencing manis. Dah tak ada lah. Tinggal berkerak lagi yang masih hidup. Kawan saya yang sama dengan saya berceramah di Pulau Pinang, Ustaz Roslan Cik Ros. Datuk Samsuri Haji Ahmad. Hak di Selangor ni semua lapis baru. Wilayah ni semua lapis baru. Hak masuk TV, hak tua, tinggal saya seorang. Dulu saya dengan Datuk Fadilah Kamsah. Saya dulu dengan ramai lagi lah sahabat. Sekarang tak ada lah. Habis tuan-tuan. Jadi inilah kali pertama selepas 33 tahun saya sampai di sini. Terima kasih atas jemputan. Jadi kalau nak jemput lagi sekali, tunggulah 33 tahun daripada sekarang. Wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak Datuk. Terima kasih banyak atas perkongsian, dan terutama sekali itu terima kasih banyak juga di atas nasihat yang Datuk sampaikan supaya segala perkongsian yang kita terima menjadi satu amalan dan benih-benih untuk kita jadikan tanaman kita di dunia ni nanti, insya-Allah. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita dah di penghujung program kita hari ini. Terima kasih banyak